السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Surah At-Taubah ayat 113 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Sadaqallahul Azim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum Qarabah sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapaknya dibuat malaikat kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Maka apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapaknya musuh bagi Allah, ia pun terlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Sadaqallah. ไม่สมควรแก่นาบีและบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันก็ตามทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอนและการขออภัยโทษของอิบราฮีมให้แก่บิดาของเขานั้นมิได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่าแท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นศัตรูของอัลเลาะห์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของเขาแท้จริงอิบราฮีมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้มีขันติ
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من النعم وأنهما أكبر من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Dua suratan ayat dalam surah Taubah, ayat 113 dan juga ayat 114. Dapat kita membaca, mendengar dengan tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, mengetahui apa saja bacaan kita dan gigi kita, yang senantiasa membalas ganjaran pahala sebagai balasan yang begitu besar dan juga yang begitu banyak bila kita bersama dengan ayat-ayat dia. Dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim wa huwa ar-rahmanur rahim wa huwa arhamur rahimin. Yang memberi rahmah, yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu amaratun bisu dan asyaitanir rajim yang menjadi musuh, menjadi seteru, yang senantiasa muas-was mengganggu dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari, mengaji, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi selepas salat subuhi secara berjamaah di masjid. Dan berilah kesihatan, sekatan, sembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kemarin di antara sifat orang mukmin, ya Allah Subhanahu wa taala nak beli mereka berjana Allah, dan mereka senantiasa bertaubah dan mengabdi ibadah kepada Allah dan memuji dan berpuasa dan senantiasa rakaat dan sujud. Di situ dia panggil untuk diri dia lah. Obat semaya berokok ke apa semua untuk diri dia, tapi Islam tak memadai hanya untuk diri kita menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang soleh. Sambil itu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Nak kerja agama, noyak ke orang kepada benda molek dan kena larang benda-benda yang tidak molek. Sekurang-kurangnya kepada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita dan warisan kita boleh royak. Tapi kena royak. Apatah lagi orang luar dengan kita tu, benda royak, benda molek ni adalah penting dalam hidup harian kita. Tak cukup hanya sekadar kita duduk mengatik dalam masjid untuk diri kita, tapi keluarga kita yang selera.
Kalau kita tak tahu hulu hilir jatuh naik, itu tanggungjawab kita. Kita akan disahau oleh Allah. Sebab itulah selepas pada juruh dah, kita nak ayat pula orang-orang juruh juga. Al-amiruna bil ma'ruf dan wan-nahuna 'anil munkar dan wal hafizuna li hududillah, yang senantiasa duk jaga garisan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tingkai dengan ayat wa basyiril mu'minin. Berilah berita gembira hai Muhammad kepada orang yang beriman. Maka fastabshiru, maka bergembiralah, sukalah hai orang mukmin. Hai akhir ayat 112 ni wa basyiril mu'minin. Maka kita mari ayat seterusnya pada pagi ini, ayat 113. Ayat ini Allah sangat susah sia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pak saudara dia yang nama Abu Talib. Pak saudara dia yang nama Abu Talib ni ayah kepada Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat selepas daripada Uthman, Umar dan juga Abu Bakar. Ayah dia Abdul Muttalib. Kadang ada dua ini kita tukar juga, Abu Talib dengan Abdul Muttalib ni. Abu Talib pak saudara Nabi, Abdul Muttalib adalah ayah Abu Talib itulah. Ayah dia Abdul Muttalib. Abu Talib itu ayah pada Ali. Nabi Ali ni sepupu. Jadi tetap kala Abu Talib dekat-dekat nak mati, sejarah kita bersudut dengan dah. Nabi pun pergi cari dia selaku pak saudara dalam majlis ramai-ramai. Masa Abu Talib nak mati tu ada Abu Jahal duduk sekali. Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah, dua orang itulah kepala pengak buat musyrikin Mekah. Debel. Dia tak ada fak lain dak. Orang warah dia belaka. Abu Jahal orang Nabi, Abdullah bin Umayyah tak ada orang lain. Kakak duk likung kat nak mati Abu Talib tu. Dan Abu Talib dah orang kedebel lah. Ada tu. Dia duk bela Nabi, dia duduk menahan Nabi. Dah dalam masa 10 tahun Nabi duk dakwah Islam tu, buat musyrikin Mekah tak berani kata apa sebab ada Abu Talib ni. Dah tak berani nak bunuh. Buat Abu Talib mati tu lah. Maka awak rancangan untuk nak bunuh Rasulullah dan juga nak hamak keluar tubik daripada tanah suci Makkahul Mukarramah. Jadi masa Abu Talib duduk tu, dia tak berani nak apa. Kedebel yang Abu Talib tu. Dan ialah duk asuh Nabi, duk pera Nabi. Jak daripada Nabi umur 8 tahun sampai 50 tahun umur dia. Sikit-sikit dah. 8 tahun sampai umur 50. Duk bela Nabi, duk jaga Nabi. Bukan sikit tak. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk dakwah pak saudara dia hak ni. Ambil daripada umur 40 tahun, 50 tahun tu duk dakwah. Setengah Quran kata ulama. Masa tu Quran duk turun. Setengah Quran dah. Duk dakwah royak kepada pak saudara dia. So masa Islam sultan apabila pak saudara dia tu HPP nak mati, Nabi pun pergi. Allah, Nabi pun kata qul ammi la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah azza wa jalla. Nabi kata, ya ammi, pak saudaraku, katalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah nisa ya. Kalau mati Allah tak ada duk payah mana hadis dah la ilaha illallah kalau kita dengar juga. Tapi kalimah ni masya-Allah tidak ada email tak kata kalau mati ni. Alhamdulillah banyak kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suruh kata kalimah ni la ilaha illallah menjadi satu kalimah. Nabi kata yang aku boleh berhujjah untuk kamu masuk syurga dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi.
Mun kata kalimah nisa ya Ami. Mun mati esok aku nak hujah dengan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapat masuk syurga. Sebab Nabi tahu dah kalau tak ada kalimah nisa, puasa dia ni tak ada masuk syurga siap. Allah, dapat Abu Jahal tu. Bawa Nabi kata lagu tu Pak Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah pun kata lagu mana? Atarghabu amillati Abdul Muttalib ya Aba Talib. Oh, syaitan mari kalah. Syaitan manusia bagi. Kata sengaja tak betul nak kata dah. Bawa dengar kata Abu Jahal dua orang ni mung tu benci kepada agama pak mung dia nama Abdul Muttalib semua berhala kau ya Abu Talib. Allah. Akik bakar selalu dah. Akik keturunan selalu dah. Abdul Muttalib dulu dah bakar kita, keturunan kita yang kita duk sembah di hari ini, duk mengaku di hari ini agama dia dulu. Jadi membenci kau nak tinggal kau agama pak mung sendiri dulu tu. Allahu akbar. Tapi singa kata Abdul Muttalib ni dia mati di atas gapo fitrah. Dia tak biasa pernah sejarah dia tu hidup semua tokoh. Cuma dia tidak beragama Islam Abdul Muttalib ni. Mati atas fitrah lah dia tu. Ada dakwah lagi pada masa tu Islam tak siapa lagi lah. Ada Pak Abu Talib ni duk khilaf lagi, duk khilaf. Tapi yo jelasnya satu ayat ni enggak min ashabin na'dah. Nah, adinaka wa ri'azubillah. Jadi Abu Jahal kata lagu tu Pak saudara dia pun kata lagu mana? Allah ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib. Bukan di atas agama anak saudara kuda. Waktu baik mulut dia dekat-dekat nak mati. Subhanallah. Nabi pun kata turunlah ayat ni. Sebab nuzul tu ayat ni kan kerana berlaku cerita lagu tu lah. Dan tu ayat selaginya gapo? Gapo ayat asal lagi tu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tak ada kuasa nak beri hidayah kepada orang yang saya itu. Sedangkan hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala jiwa. Jauh mimi pam sama ti cak nam thang hai hidayah kap kun ti than rak. เพราะ hidayah นั้นอยู่ภายใต้ปกครองของ Allah Subhanahu wa taala แต่ผู้เดียว Allah hidayah ni susah dah. Kadang-kadang tu hai tu sewi tak ui tak sekacek soyak ke mana pun. Kita orang saya sama mana pun kalau tu tak ui situ. Payah nak buat situ. Kadang-kadang kita tak ada bahasa apa dengan orang tu tak ada bahasa saya apa dia dapat hidayah tu hai. Kalau kita saya itu sewi, kadang-kadang kita tak saya ya hidayah. Ni nak ayat kata manusia ni tak boleh milik hidayah. Walaupun rasul sekalipun. Ia hanya Allah Subhanahu wa taala jiwa. Ini kita kena mikir hidayah ni harga mahal. Penuh molek-molek ni usaha boleh buat lah bila kita dengar dah. Itulah mana kata kita hidayah dapat daripada Allah. Benar tak ada payah. Kalimah la ilaha illallah. Terus kata juga. Subhanallah. Turunlah yakni ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Nabi dan orang beriman iaitu meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Tak ada berhak untuk nak minta ampun kepada Allah kalaulah orang itu adalah orang musyrik. Ya ada Tuhan tapi orang panggil tak kenal Tuhan. Orang musyrik Mekah dulu ya Tuhan ada tapi Tuhan jenis pasal-pasal tak betul. Duk gatung dengan tok kong, dia panggil musyrik tu. Nak gitu Tuhan tu kena faham pun tok kong dulu, bawa siapa Tuhan. Tu musyrik Mekah dulu. Kafir lah ni tak ada Tuhan dulu lagi dah. Allah tak ada dulu lagi dah. Bolak-bolak tok kong dia tu Tuhan. Musyrik Mekah dulu dia ada Tuhan. Tapi bukan dia tu ibadat dia tu daripada benda-benda sebagai wasilah lagi pada Tuhan. Tu dia panggil syirik.
Sebab tu dah jangan syirik sama sekali kita. Syirik ni payah. Tuhan tak ampun dosa orang syirik. Tuhan tak timur, Tuhan sangat marah siapa syirik dengan dia. Ana aghna syuraka. Aku lebih kaya daripada syirik. Hang duk minta aku lagi. Apa tak minta aku? Tuhan murih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Tuhan tak akan ampun dosa orang yang syirik. Neraka nanti esok. Orang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutu dengan Allah kita ni. Sebab itulah bagi orang musyrik, hatta Nabi sekalipun tak kuasa nak istighfar, nak minta ampun kepada Allah, dan juga orang mukmin yang beriman kepada Allah untuk istighfar kepada orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik itu sekali adalah waris yang dekat denganmu sekalipun. Allah, Nabi kan. Abu Talib itu saudara paling dekat sekali dah. Saya habis-habis saya bukan sama dadak. Allahu akbar. Tapi tak kuasa. Tak kuasa nak wi. Ampun dosa, minta ampun dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah Nabi kata, bahawa Abu Talib kata, ana ala millati Abdul Muttalib. Nabi kata, la astaghfiranna laka malan unha anka. Aku akan istighfar kepadamu, hei pak saudara, selama mana Tuhan tak larang. Nabi kata, aku nak minta ampun Tuhan semua, nak minta ampun Tuhan semua. Maka turunlah ayat ini, maka lil musyrikin وما كان المؤمنين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Oh, nak ayat kata keturunan ni tak boleh buat apa lah. Kita jadi bahasa bangga lah dengan keturunan. Lebih baik keturunan jenis pasal hak mulia ke. Oh, nya pergi, nya percaya, nya tak sip tukar. Oh, Nabi Muhammad ada gapo ya? Mai duk ngajar, mai duk royak. Pok kita ni keturunan kita bukan tamada. Sedekah Nabi bukan tamada juga. Keturunan dia hebat juga. Tapi kalau nak banding dengan Abu Talib itu hebat lagi dah. Ni nak kata kadang-kadang kita duk mengajar, duk royak benda molek sekalipun boleh tengok pak demo ni tak ada apa hal ni. Payah juga nak turut. Sebab melianya dia berdasar pada keturunannya, dasar dia, keturunan dia, dasar dia tu orang tamada tu ada payah nak dengar benda-benda hidup ayat dia. Tu dia orang kita. Sepengah Israel ni dah. Sepengah Bani Israel ni dah susah bagi dia untuk nak percaya kepada Nabi Muhammad tu. Sebab hidup bangga, duk mulia dengan keturunan dia tu. Tok nenek cik dia, Nabi Yaqub, semua para tu nabi belaka. Apa dia? Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, semua Nabi belaka. Mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rekod keturunan Arab dah. Quraisy selalu dah. Tak terima. Ni bahaya dah. Ni duk pasal bangga dengan keturunan kita, besok jadi tok guru, besok jadi orang alim. Tiada ada tengok situ, walaupun bila kulit warna hitam daripada keturunan yang hina sekalipun, di sisi Tuhan supaya kalau memberi pada Allah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan besar sekalipun, mulia sekalipun, tapi tak turut perintah Rasulullah dan juga tak taat kepada Allah, dihina oleh Allah. Kena ingat situ lah. Kita tak ada tengok di gapo dak, tengok di segi kita selama mana beriman kepada Allah dan selama mana kita tu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita keturunan tamada sekalipun. Yahudi lagu tu tak ada kilain, bako dia panggil. Duk bangga dengan bako, duk bangga dengan keturunan. Aku keturunan rebel orang mulia dulu. Dalam jaket ni ku. Tu payah. Tu payah royak gapo tak dengar. Sepuluh Nabi duduk kaya duk main hajar pada Abu Talib, tak dengar pasti kata. Subhanallahil azim. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu adalah waris-waris yang dekat sekali denganmu, sebab dia min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah, sesudah nyata bagi mereka iaitu Abu Talib itu bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Abu Talib ya nyata sendiri, wayak sendiri pada Nabi.
ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas dasar agama Abdul Muttalib. Sudah nyata. Kata Abu Talib adalah min ashabil jahim. Daripada ahli neraka, na'udzubillah. Pak saudara tak ada orang jauh kali. Pak saudara duduk bela dia, duduk mengasuh dia, duduk jaga dia, duduk popa dia, Allah. Berapa tahun? Baik daripada Nabi umur 9 tahun sampai 50 tahun. Tak lewat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja satu keratan ayat. Sebenarnya nak lagi hok ni Nabi Ibrahim ngapak dia, tu yang mendik cerita. Nabi Ibrahim dengan pak dia tak lebih hidayah juga. Nabi kita dengan pak saudara tak lebih hidayah. Banyak cerita-cerita terus sebut dalam Quran. Kalau pak saudara Nabi kita, kalau pak sendiri tu Nabi Ibrahim, kalau anak sendiri tu Nabi Nuh alaihissalam, kalau bini dia sendiri kali pun Nabi Lut. Allah, orang dekat-dekat ni nak atas hidayah. Saya habis saya tapi tak ada dapat hidayah daripada Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sebab itulah ihdina ya Allah 17 kali saya semalam minta ihdina ila siratal mustaqim. Itulah kita dapat hidayah daripada Allah dah insya-Allah taala. Cuma ambil kis-kis banyak itulah. Kadang-kadang kita tak rasa jerak mana benar-benar seperti itu. Itulah betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.